Salam sejahtera, saya Rosnita Zesta Muzus, pelajar PISMP Bahasa Kadazan Dusun Ambilan Jun 2019. Hari ini saya akan membentangkan tentang refleksi sempena Bina Insan Guru yang telah berlangsung selama 5 hari 4 malam, yaitu pada 4 Oktober sehingga 8 Oktober 2021. Oke, yang pertama sekali, secara keseluruhannya program ini berjalan dengan sangat lancar dan seiring dengan objektif yang telah dihasratkan, walaupun hanya dijalankan secara online. Dan sepanjang program ini berlangsung, banyak pengalaman dan input-input yang amat berguna telah saya perolehi. Contohnya melalui program aktiviti harian yang dijalankan seperti slot kerohanian, slot Malaysia Cergas dan Patriotik sememangnya memberi impak yang amat mendalam kepada saya. Sebagai contoh, melalui aktiviti Malaysia Cergas dan Patriotik yang dijalankan pada waktu pagi, dapat mencelikan mata saya untuk menjaga kesihatan. Hal ini amat berbeza dengan jadwal rutin saya sebelum program ini, di mana sebelum program ini saya tidak biasa untuk melakukan senaman pada waktu pagi. Dan seterusnya melalui slot kerohanian, di mana banyak ilmu pengetahuan baru yang dapat saya aplikasikan dalam kehidupan seharian saya, yaitu melalui perkongsian daripada rakan-rakan saya yang lain dalam slot ini. Dan bukan itu sahaja, ini dapat memberi kesedaran kepada saya tentang sesuatu perkara yang dikongsi oleh rakan-rakan, di mana berfokus kepada beberapa topik seperti topik kasih sayang, sabar, tabah, menghargai, dan sebagainya. Dan kesemua topik-topik ini yang telah disentuh dalam slot kerohanian ini amat berkait rapat dalam kehidupan kita sebagai manusia dan dalam kehidupan seharian sebagai seorang bakal guru. Dan seterusnya dalam slot amalan pemakanan sihat pula, di mana banyak info-info baru yang telah saya perolehi seperti pelabelan makanan, malnutrisi, langkah-langkah pencegahan, dan memahami piramid makanan secara lebih mendalam. Dan hal ini dapat menyedarkan saya agar lebih teliti dan menyimak kandungan makanan untuk memastikan apa-apa makanan yang dimasak seimbang dan sihat untuk dimakan. Dan seterusnya pula melalui aktiviti khidmat community yang telah dilaksanakan pada hari pertama program Bina Insan Guru. Aktiviti ini bagi saya sangatlah menarik serta dapat memupuk semangat kerjasama, semangat kejiranan, dan semangat tolong-menolong dalam diri saya. Dan melalui aktiviti ini, saya telah pun menjalankan gotong royong memungut sampah di kawasan sekeliling rumah saya, serta membersihkan cermin tingkap di rumah. Dan di sini saya dapat mempelajari banyak nilai-nilai murni yang dapat dipraktikkan apabila saya menjadi seorang guru kelak. Dan selain itu juga melalui aktiviti kembara, di mana saya tidak dapat menjangkakan bagaimana aktiviti kembara ini dibuat, tetapi saya tidak menyangka bahwa para pensyarah sangatlah bijak dalam mencari aktiviti yang perlu ditugaskan kepada kami. Dan jika dijalankan secara bersemuka, aktiviti kembara ini memerlukan kami masuk ke dalam hutan, tetapi disebabkan keadaan pandemik sekarang, kami telah ditugaskan untuk mengembara di sekeliling rumah kami. Dan ini adalah satu idea yang sangat tidak dijangkakan,
karena sebelum ini saya berada di rumah dan saya tidak terpikir pun untuk mengamati dan menghayati flora dan fauna yang berada di sekeliling saya. Dan sebagai tambahan pula, dalam aktiviti ini kami telah ditugaskan untuk membuat satu perangkap haiwan, dan dalam tugasan ini saya telah menghasilkan sebuah lastik, dan secara jujurnya saya telah mengetahui cara membuat perangkap haiwan ini, yaitu lastik hasil daripada tunjuk ajar bapak saya. Dan di samping itu, dalam slot seterusnya, yaitu slot activity air, yaitu activity rakit ataupun kayak, serta activity keyakinan di air. Walaupun aktiviti ini tidak dapat dipraktikkan secara amali, tetapi input-input yang saya dapat melalui aktiviti ini sangatlah berguna, seperti membina rakit ataupun membina model rakit dengan alat apungan, serta saya juga dapat mempelajari kemahiran asas renang dan menyelamat di air. Manakala dalam slot interaksi profesional bersama pihak sekolah, di mana ada menyentuh tentang guru perlu mantap dari segi pengurusan, dan guru juga perlu menyumbang kepada peningkatan akademik murid. Tambahan pula, dalam slot ini saya dapat mengetahui laluan untuk menjadi seorang guru yang cemerlang. Dan seterusnya pula, melalui slot etiket sosial dan protokol pula yang telah disampaikan oleh Encik Shibin, di mana berkisarkan tentang etiket sosial dan protokol semasa persediaan majlis dan juga semasa penutupan majlis. Dan melalui slot ini saya telah dapat mengetahui etika-etika dan protokol yang amat penting untuk diaplikasikan ketika mengendalikan sesuatu majlis di sekolah ataupun di mana-mana pada masa akan datang. Dan akhir sekali, pada hari terakhir, pensyarah telah menugaskan untuk melaksanakan aktiviti kewarganegaraan dan perpaduan. Dan saya dapat ilmu di mana seorang guru harus menyemai sikap kewarganegaraan dalam diri murid, dan ini sangat penting kepada saya sebagai bakal guru kelak. Dan seterusnya, hasil daripada analisis SWOT saya tentang program Bina Insan Guru ini, di mana yang pertama, kekuatan dalam aspek perancangan dan persiapan sebelum dan semasa program, di mana di sini saya dapat lihat yaitu kerjasama yang sangat padu di antara EJK yang bertugas dalam mengendalikan program, dan setiap EJK yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan begitu baik. Dan yang seterusnya pula, yaitu saya dapat melihat sikap toleransi antara satu sama lain, yaitu menolong rakan yang mengalami masalah teknikal ataupun mengalami masalah lain. Sebagai contoh, semasa membuat paparan ataupun slide pembentangan, jika ada rekan lain yang mempunyai masalah lain, capaian internet yang tidak bagus, rekan lain yang mempunyai capaian internet yang sangat baik membantu rekan yang mengalami masalah lain ini untuk memaparkan hasil tugasan ataupun paparan slide semasa sesi Google Meet. Dan
kekuatan yang ketiga yang boleh saya lihat yaitu melalui peranan EJK 3K, di mana mereka sentiasa memberikan motivasi dari segi kata-kata ataupun video-video yang dihantar melalui WhatsApp, dan melalui tindakan mereka tersebut ini dapat meningkatkan motivasi para pelajar agar sentiasa bersemangat untuk menjalani program Bina Insan Guru. Dan walau bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan yang telah saya lihat dalam program ini. Yang pertama, dalam aspek pengurusan masa. Di mana terdapat segelintir pelajar yang tidak dapat menepati masa untuk memasuki Google Meet, yaitu terlewat untuk mengikuti ataupun memasuki Google Meet. Dan yang kedua pula yaitu tidak prihatin terhadap borang kehadiran. Di mana pensyarah telah menyediakan ruangan untuk turn in kehadiran di Google Classroom. Ini mungkin berlaku atas sebab kelalaian pelajar ataupun terlupa untuk turn in kehadiran. Dan walau bagaimanapun, antara peluang-peluang yang saya dapat lihat dalam program ini yaitu dapat banyak pengalaman baharu. Sebagai contoh, melalui slot-slot yang telah dilaksanakan, banyak pengalaman ataupun info-info baharu yang saya telah perolehi, dan juga dapat meningkatkan keyakinan diri melalui pembentangan terutama dalam slot pemakanan, amalan pemakanan sihat, dan juga dapat memberi peluang kepada para pelajar untuk berkreativiti dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Dan seterusnya dalam aspek ancaman pula yang telah saya dapat, yang pertama adalah rangkaian internet yang kurang stabil, terutama sekali para pelajar yang berada di pedalaman di mana capaian internet tidak begitu stabil. Dan yang kedua, penggunaan data yang amat tinggi semasa memasuki Google Meet, apatah lagi program ini berlangsung dari pagi sehingga ke malam dan telah memakan penggunaan data yang amat tinggi. Dan seterusnya pula adalah gangguan persekitaran. Ini berlaku kepada diri saya sendiri, yaitu gangguan persekitaran yang tidak begitu baik, seperti gangguan bunyi kendaraan, di mana menyebabkan semasa Google Meet mengganggu sesi pendengaran semasa berlaku sesi dalam Google Meet. Dan sebagai kesimpulannya, melalui semua aktiviti-aktiviti yang saya telah sertai, dapatlah saya rumuskan bahwa program ini amat mendidik saya untuk menjadi seorang yang lebih berdisiplin, dan juga mengajar saya agar bijak, membahagi, dan menepati masa. Dan program seperti ini seharusnya diteruskan untuk generasi bakal guru yang akan datang, agar guru yang cemerlang dari semua aspek dapat dibentuk. Dan saya amat berbangga dan bersyukur karena dapat mengikuti dan menjadi sebahagian daripada program ini.
Itu sahaja pembintangan refleksi saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.